Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita dapat sambung surah Al-Fatihah yang telah saya tadabburkan semalam tentang hadis qudsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam kepada kami dalam hal agama. Ya Allah, berilah kami ilmu takwil, iaitu memahami Al-Quran. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang stabil. Ya Allah, berilah taufik kepada kami kepada perkara yang kamu sukai dan kamu ridai. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir kami lebih baik dari permulaannya. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam saya telah pun memberi pengenalan tentang surah Al-Fatihah dan sebuah hadis qudsi, iaitu hadis Allah berfirman. Pada hari ini kita akan sambung lagi tadabbur Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran 30 juzuk, 114 ayat, mengandungi 4 bahagian. Kesemua 4 bahagian ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Semua bahagian-bahagian Al-Quran itu terbahagi pada 4 yang dimulai surah-surah itu dimulai dengan ayat Alhamdulillah. Surah yang pertama Al-Fatihah hingga pada surah kelima Al-Maidah. Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi bahagian pertama ini daripada surah 1 hingga surah 5. Surah 5 ialah surah Al-Maidah. Bahagian ini menerangkan hanya Allah yang mencipta sesuatu. Allah mencipta apa yang kita nampak, apa yang kita tak nampak. Allah mencipta langit yang kita nampak. Allah yang mencipta bumi yang kita nampak. Allah cipta kita manusia. Kita ni Allah cipta. Semua tahu kan? Dan segala makhluk di bumi, segala makhluk di langit, segala makhluk antara keduanya. Makhluk antara keduanya misalnya burung ataupun unggas-unggas yang berterbangan, ataupun mungkin ada makhluk yang kita tak nampak. Malaikat, jin, syaitan, semuanya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sama ada makhluk terbesar, bumi besar, langit besar, ataupun makhluk yang sekecil-kecilnya, sekecil semut, kuman. Sekarang ni virus COVID-19, semuanya Allah yang cipta, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah pertama hingga surah ke-5 Al-Maidah. Kemudian bahagian yang kedua bermula daripada surah 6 iaitu surah Al-An'am. Surah 6 iaitu surah Al-An hingga kepada surah 17 iaitu surah Al-Isra. Baru-baru ini kita pun telah menyambut Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni Allah rakamkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Jadi surah 6 Al-An'am hingga pada surah 17 surah Al-Isra merupakan bahagian yang kedua dalam Al-Quran. Di sini Allah memelihara, Allah menjaga, Allah mengurus dan mentadbir segala yang dicipta. Tadi bahagian pertama Allah mencipta, contohnya Allah mencipta bumi, Allah mencipta langit. Dan bahagian kedua ni Allah mentadbir, Allah memelihara yang dicipta. Allah pelihara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah pelihara bumi, Allah pelihara langit, laut, daratan, semua-semua tu Allah yang pelihara. Allah yang mentadbir. Bumi berpusing, matahari beredar ke matahari. Tapi maknanya kita nampak peredaran matahari, kejadian siang dan malam. Jika tak ada matahari, jadi malam. Matahari muncul pada waktu siang. Jadi kejadian siang dan malam ni Allah yang mentadbirkan. Waktu malam yang gelap muncul bulan, muncul bintang-bintang, semuanya Allah yang mentadbir dan mengurus alam ini. Kemudian bahagian ketiga dalam Al-Quran bermula Alhamdulillah daripada surah Al-Kahfi.
Surah Al-Kahfi biasanya sunnah dibaca pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu bermula bila masuk azan maghrib Jumaat, kita dah boleh dah baca Al-Kahfi hinggalah akhir asar, hujung Jumaat asar. Waktu hujung Jumaat tu, setengah jam sebelum berakhirnya hari Jumaat, setengah jam sebelum azan maghrib hari Sabtu merupakan makbul doa. Sepanjang hari Jumaat ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan hari-hari yang makbul doa. Hari Jumaat hari-hari yang diberkati oleh Allah. Dan yang paling makbul ialah di penghujung asar, setengah jam sebelum maghrib, setengah jam sebelum habis hari Jumaat. Jadi sunnah pada hari Jumaat kita membaca Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi juga dimulai dengan Alhamdulillah. Surah ke-18 ini hinggalah kepada surah 33, iaitu surah Al-Ahzab. Surah 33 Al-Ahzab. Jadi bahagian ketiga Al-Quran bermula dengan surah Al-Fatihah, Al-Kahfi yang bermula dengan Alhamdulillah hingga kepada surah 33 iaitu Al-Ahzab. Bahagian ketiga ni Allah menceritakan hanya Allah yang mengurus dan mentadbir, mengolah dan mengubah suai, memberi rezeki kepada hamba-hambanya ataupun menahan rezeki kepada hamba-hamba. Kita manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Allah yang berkuasa memberi rezeki ataupun menahan rezeki. Allah yang berkuasa memberi kita kemewahan hidup, sehat tubuh badan. Allah yang berkuasa memberi kita sakit. Jadi di sini ada di dalam bahagian ketiga Al-Quran. Ingat lagi, bahagian pertama mulai dengan Alhamdulillah surah Fatihah. Allah mencipta, Allah yang menjadikan apa yang ada di alam ini. Kemudian yang kedua, Allah memelihara dan menjaga apa yang dicipta. Allah menjaga apa yang dicipta. Bagi yang ketiga, Allah mengolah, mentadbir, mengurus, memberi rezeki atau menahan rezeki seseorang. Seseorang tu tak semestinya manusia, mungkin juga kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, termasuk juga. Kemudian bahagian yang terakhir, bahagian yang keempat bermula dengan surah 34 iaitu surah Sabah. Surah Sabah bermula dengan Alhamdulillah juga tuan-tuan dan puan-puan. Hinggalah surah berakhir surah 114 iaitu surah An-Nas, surah manusia. Jadi Allah berkuasa penuh. Allah berkuasa penuh dalam bahagian keempat ini menciptakan tentang hari akhirat. Bahagian keempat ini cerita tentang hari akhirat, hari kiamat. Dan Allah yang membalas segala perbuatan kita. Allah balas sekecil-kecil zarah perbuatan baik kita. Allah juga akan membalas sekecil-kecil zarah perbuatan jahat kita. Hanya Allah yang memberi pengampunan kepada hari pembalasan. Hanya Allah yang memberi syafaat. Betul, Nabi Muhammad SAW boleh memberi syafaat kepada hambanya, kepada umatnya, tetapi dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izin, Nabi Muhammad SAW tidak dapat beri syafaat. Jadi hanya Allah sahaja yang memberi syafaat. Jadi ke semua empat bahagian Al-Quran, pertama Allah mencipta, kedua Allah jaga apa yang dicipta, yang ketiga Allah mentadbir, mengurus apa yang dicipta, dan yang keempat cerita tentang hari pembalasan. Di semua bahagian-bahagian itu, semua surah-surah tu, Al-Fatihah mula dengan Alhamdulillah. Surah 6 Al-An'am juga bermula dengan Alhamdulillah. Surah 18 Al-Kahfi bermula dengan Alhamdulillah. Dan yang terakhir surah 34 Sabah juga bermula dengan Alhamdulillah. Jadi bahagian-bahagian Al-Quran ini dimulai dengan Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 perkara dalam Al-Quran ini semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Misalnya ayat yang pertama, Alhamdulillah, maknanya Allah yang mencipta.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mencipta. Kemudian yang kedua, Rabbil Alamin, Allah yang pelihara, yang mentadbir dan mendidik makhluk-makhluknya. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, dan Allah yang mentadbir makhluk yang dicipta. Allah mempunyai sifat pemaaf, Allah mempunyai sifat pengampun, dan Allah mempunyai sifat penyayang. Semuanya ada di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ni Allah menguasai hari pembalasan. Allah yang memiliki sifat-sifat pengampunan. Allah yang memiliki sifat syafaat. Jadi empat kandungan Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Jadi kefahaman tentang empat perkara ini menyebabkan pergantungan hati kita kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Jadi hayatilah keempat-empat sifat Allah ini. Hayatilah keempat-empat sifat Allah ini sebelum kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah. Iyyaka na'budu ni hanya Engkau yang kami sembah. Kita makhluk Allah ni kena sembah Allah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini Allah hurai dalam satu surah, iaitu surah 39, surah Az-Zumar. Jadi surah Az-Zumar merupakan huraian kepada ayat Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang aku sembah. Satu surah saja Allah hurai. Kerana semua manusia memang sembah Allah. Kita sembahyang kerana Allah. Kita sembahyang atas perintah Allah. Kita sembahyang kerana kita taat kepada Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mengapa Allah hurai Iyyaka nasta'in dalam 7 ayat, tuan-tuan? Iyyaka nasta'in maknanya hanya kepada kamu kami minta tolong, ya Allah.